Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Ini Pertuan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat bagi menghadiri Majlis Tamat Latihan Kursus All Arms Commander ASCC dan penyampaian beret hijau bagi Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Major Udara Pengenalan Muda Abdul Matin, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah yang berlangsung di Commando Training Center Royal Marines CTCRM, Lympstone, Devon, United Kingdom. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Azimah Ni'matul Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Major Udara Pangeran Muda Abdul Matin telah menjalani kursus All Arms Commando AACC Kendalian Royal Marines di Commando Training Center Royal Marines CTCRM, Lympstone, Devon selama 13 minggu bermula pada 20 September dan berakhir pada 2 Disember 2021. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di bangunan Mes Pegawai CTCRM disambut dengan tabik hormat diraja yang disembahkan oleh anggota Guard of Honour, King Squad dan Bugler Royal Marines Band. Baginda kemudiannya dijunjung oleh Duli Yang Teramat Mulia bersama Lady Aaron, Vice Lord Lieutenant of Devon, Colonel Simon Chapman OBE, Commandant CTCRM, Brigadier Graham Jock Fraser, Commandant General of the Royal Marines, dan First Warrant Officer Billy Meldrum, Regimental Sergeant Major RSM. Fraser, I'm the regional commander for the café. Yeah. Sign our book. Very well, thank you. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya beredar ke Akhnakhari Room, Mes Pegawai CTCRM bagi menerima sembah taklimat daripada Colonel Simon Chapman OBE, Komandan CTCRM yang antara lainnya menerangkan mengenai latar belakang CTCRM dan kursus All Arms Commando yang disertai oleh Duli Yang Teramat Mulia. That Prince Mateen has just done is one of many to trade on, and this is all about operate at speed across all. Our young Marines and our young officers go out into the fleet. All technology, drone technology, much more sophisticated, much more. Baginda kemudiannya dijunjung berangkat ke The Isni Room bagi majlis santap tengah hari. Yeah, should be there for many years. That's right, yeah. For example, our mountain leaders. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berangkat ke bangunan Modern Urban Combat MUC yang mana baginda menyaksikan latihan ketenteraan kepakaran komando yang merangkumi Close Quarter Battle CQB, Method of Entry MOE dan Urban Climbing. CTCRM yang merupakan pusat latihan utama bagi Royal Marines adalah sebuah pusat latihan unik yang memilih dan melatih semua pegawai Royal Marines, rekrut dan askar simpanan serta menyediakan semua latihan bagi pegawai belum ditauliah
dan pakar-pakar Royal Marines. Your Highness, you've got all the communications equipment fed in the window, stuck to the inside of the vehicle, and actually that's a very efficient antenna. But when you close it up, you can't see. And international, and also L129A1 from LN. This is what we are using at this point in time. Over the next year, they're being updated. We're changing calibers. Yeah, thank you very much. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berangkat ke The Falklands Hall bagi menghadiri majlis tamat latihan kursus AACC serta penyampaian beret hijau yang mana baginda dijunjung selaku tetamu penghormat untuk menyampaikan beret hijau kepada 46 anggota peserta kursus AACC yang berjaya menamatkan kursus berkenaan termasuk Duli yang teramat mulia. And the outstanding achievement of the 46 and all of the things that the Commandant talked about earlier, particularly the amount of commando spirit they've demonstrated during this last phase of the course and completing the 4 commando tests, demonstrating courage, determination and selfishness and humour in the face of adversity. So, Your Majesty. Corporal Newgo. To His Royal Highness Prince Mateen and the rest of the course are there to remember these really rather brave and courageous recognise the dagger. Yeah, fighting knife. Yeah. I'll leave it in the box. I won't take it. Pada akhir majlis, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan bergambar ramai bersama para peserta kursus AACC, jurulatih dan anggota CTCRM. Back to London now, I think. Well, Your Majesty, it's been a great pleasure. Lady Aaron. May I thank you, sir? Take a photo for. Take one for last photo. Okay. You go. No, you do. Oh, are you? Okay. Di sebalik pelbagai cabaran dihadapi, para peserta kursus All Arms Commando telah berjaya mengharunginya dengan tabah. Latihan yang disertai selama 13 minggu berjaya mendedahkan mereka dengan pelbagai kemahiran seperti ketahanan, ketangkasan dan keberanian. So we're looking at two things. We're looking at physical assessment and we're looking at their mental approach to training. So physically, clearly we are putting them through their paces, seeing how strong they are, both in the gym and outside. And then in terms of mental assessment, we're seeing how they cope with the challenging weather conditions, the different weights that we give them and the different distances that we're asking them to move across. So I think the challenges for them, particularly at this time of year, the main one is the weather. You know, much cooler. The conditions on the ground are just as hard, whatever time of year you do it. But obviously, as you've seen, a little bit of snow in the air, which makes it difficult. What makes us different? Well, of course, we're the Royal Navy's commandos, and therefore we operate from the sea. So whilst the effect we might deliver is on the land, we're operating
on board and from Her Majesty's warships, using small boats, small team tactics, doing difficult tasks inland. Prince has performed very well. He's come in the top 10 of the course. He's physically and tactically very good. He's performed really well. The Prince has performed very well. He's shown the commando values of humility, self-discipline, integrity and humour in adversity in all aspects of his approach to the course. I think just by representing my country, that just kept me going. It was a very tough course over the 3 months, but yeah, just having that thought in my head, representing for Brunei, just kept me going. Definitely, I think the most proudest moment was definitely finishing the course after the 30 miler, because that was the last commander test, and I knew that after finishing that, we get run in and we'll get a green beret. So definitely, that was the proudest moment. I think this has definitely been the toughest course by far, mentally and physically. In comparison to other courses, it's very different. I can't really compare to them because Sandhurst was more like a leadership officer course. Flying was more like a technical skill to get, and this was more sort of pushing your body and your mental resilience to the absolute limit. 10 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,142 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat tambahan 1 kes baru pada 1 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak terdekat kepada kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 2 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 6 kes. Satu dari kluster baru itu adalah kluster TM Majid, iaitu kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. Sebagaimana yang tertera di skrin sekarang, 4 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 122 kluster. Manakala terdapat 3 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 41 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 14,647 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 395 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 1 kes adalah dalam kategori 5 yang sedang dirawat di unit rawatan intensif dan memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation serta bantuan mesin tambahan halang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, terdapat 1 kes lain yang dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang di bawah pemantauan rapi dan memerlukan bantuan oksigen. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 3,627 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 631,475 ujian. 81.4% daripada penduduk negara telah menerima 2 dos vaksin COVID-19, manakala 94% daripada jumlah penduduk negara pula telah menerima 1 dos vaksin. Pada 2 Disember 2021, sebanyak 1,002 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan, seramai 404,070 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, iaitu 94% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 350,223 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 81.4% daripada jumlah penduduk negara. Bagi operasi peralihan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi, sebanyak 9 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana semuanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah.
Kolaborasi dan mengukuhkan kerjasama dalam kalangan agensi anti rasuah ASEAN PAC perlu dipertingkatkan dalam mencegah dan memerangi rasuah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri membuat seruan tersebut dalam ucap tama melalui rakaman video semasa mesyuarat ketua-ketua agensi anti rasuah ASEAN PAC kali ke-17. Mesyuarat diadakan di Ibu Pejabat Biro Mencegah Rasuah. Yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud juga mengiktiraf usaha yang dilakukan oleh ASEAN PAC dalam menunjukkan komitmen ke arah membina tadbir urus yang lebih baik dan lebih berdaya tahan dalam memerangi rasuah walaupun dalam keadaan pandemik. Strategies in achieving our common goal in eradicating corruption. Mesyuarat dipengerusikan oleh Datin Paduka Dayang Hajah Suhana binti Haji Sudin, Pengarah Biro Mencegah Rasuah. Dayang Hajah Suhana dalam ucapannya menyatakan hasrat untuk membincangkan impak COVID-19 terhadap usaha-usaha pencegahan rasuah dengan menilai pengalaman-pengalaman negara luar antaranya dalam pembangunan, pelaksanaan dan strategi pencegahan rasuah yang berkesan. Pada mesyuarat tersebut, draft memorandum persefahaman dalam kerjasama pencegahan dan pembenterasan rasuah diteliti dan diterima pakai. Mesyuarat juga meneliti terma rujukan dan pelan tindakan ASEAN PAC mengenai hala tuju dan arah strategik dalam mencapai dan menyokong penubuhan dan objektifnya. Negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN 2021 terus menitik beratkan dan mengutamakan kebajikan golongan orang kelainan upaya OKU di rantau ASEAN melalui pelaksanaan dan pemantauan ASEAN Enabling Master Plan 2025. Pelan induk itu adalah untuk memastikan usaha serantau dalam mengutamakan isu-isu OKU dengan pelibatan strategik pelbagai pihak berkepentingan dalam pembinaan kapasiti dan pengetahuan. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menjelaskan perkara tersebut dalam perutusan sempena Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya OKU. Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya diraikan pada setiap 3 Disember. Tema pada tahun ini ialah kepimpinan dan penyertaan OKU ke arah dunia pasca COVID-19 yang inklusif, boleh diakses dan mapan. Yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kai Saiful Molong Datuk Seri Paduka Haji Abidin turut mengongsikan golongan OKU tidak terkecuali daripada menerima suntikan dalam program vaksinasi kebangsaan COVID-19. Tahun 2021 jelas Yang Berhormat merakamkan beberapa peristiwa penting dalam meningkatkan inklusiviti dan ekosistem perlindungan golongan OKU di negara Brunei Darussalam. Ini termasuk penguatkuasaan Perintah Orang Kurang Upaya 2021, Akta Pencen Umur Tua dan Elon Kurang Upaya Pindaan 2021, satu elon penyedia penjagaan dan penggunaan bahasa isyarat bagi siaran berita perdana telah diperkenalkan. Dalam pada itu, beberapa usaha juga disambut baik. Antaranya projek menaik taraf 47 buah masjid dan surau di negara ini untuk menjadi lebih mesra OKU dan penyediaan program untuk murid-murid kelainan upaya dan tenaga pengajar di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama. Dari segi perekonomian, pihak kerajaan memberi sokongan kepada pertubuhan bukan kerajaan OKU untuk melatih golongan berkenaan menjadi lebih mandiri dan meningkatkan penglibatan golongan tersebut dalam pekerjaan dan keusahawanan. Tahun ini juga negara Brunei Darussalam melalui Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya MKOKU akan mempengerusikan ASEAN Disability Forum secara dalam talian bagi membincangkan isu-isu pendidikan, pekerjaan dan meningkatkan penglibatan aktif OKU dalam masyarakat. Sempena Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya OKU, Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya MKOKU mengadakan majlis secara virtual pagi tadi.
Menyertainya Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diisikan dengan ceramah khas OKU. Sambutan tersebut dihasrat dapat meningkatkan kefahaman orang awam tentang isu-isu kelainan upaya dan kesedaran tentang pentingnya pemberian peluang yang saksama kepada OKU. Juga sempena memperingati Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya OKU, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM mengadakan Majlis Qalbun Salim secara maya. Menyertai majlis berkenaan, Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Lebih 200 orang menyertai majlis seumpamanya, antara pengisian majlis, bacaan surah Al-Mulk, tahlil, doa kesyukuran dan doa terhindar dari wabak COVID-19. Sempena Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya, pelbagai aktiviti dan program telah disusun. Juga menyertainya ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program vaksinasi kebangsaan COVID-19 bagi seluruh rakyat dan penduduk yang bermastautin di negara Brunei Darussalam terus dilaksanakan oleh Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia bagi melindungi negara dari penularan wabak COVID-19. Khutbah Jumaat hari ini menjelaskan vaksin adalah cara mudah, selamat dan berkesan untuk melindungi individu daripada penyakit berjangkit dan penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus menurut hukum syarak. Khutbah Jumaat bertajuk Bersama Melindungi Negara Kita ni turun menekankan adalah menjadi tanggungjawab untuk menjaga diri dan menjauhi daripada kemudaratan. Agama kita menganjurkan umatnya supaya sentiasa mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjaga, merawat dan meningkatkan kesihatan serta menjauhkan diri daripada segala macam penyakit dan kemudaratan. Perlu diingat bahawa mengambil suntikan vaksin itu adalah antara ikhtiar dan usaha kita bagi melindungi negara kita ni dan bagi mengekang penularan jangkitan virus COVID-19. Persidangan Persekutuan Pertubuhan Kejuruteraan ASEAN KAFIO ke-39 berakhir petang tadi dengan penandatanganan deklarasi Bandar Seri Begawan mengenai kejuruteraan dan perubahan iklim. Majlis penutupan diadakan secara maya di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Deklarasi ditandatangani oleh Ketua-Ketua Pertubuhan Kejuruteraan ASEAN. Deklarasi Bandar Seri Begawan dijangka mewujudkan ekonomi yang bersepadu yang mampu menyokong pertumbuhan ekonomi, iklim mampan, cabaran alam sekitar dan kesihatan. Penandatanganan deklarasi juga disaksikan oleh Datuk Seri Paduka Arkitek Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Majlis diikuti dengan penyampaian anugerah kepada ahli-ahli AFIO dan para pemenang anugerah kejuruteraan. Juga diadakan penyerahan kedudukan pengerusi KAFIO ke-40 kepada Kemboja bagi tahun 2022. Lawatan Penghakiman Anugerah Makanan Brunei BFA diteruskan di daerah Temburong. BFA 2021 menggalakkan pertumbuhan industri makanan dan minuman Brunei selain mengiktiraf masakan tempatan dan antarabangsa yang terbaik dari 4 daerah di negara ini. 5 restoran menyertai pertandingan tersebut yang menghidangkan makanan kebudayaan dan tradisi Brunei. Antaranya udang galah masak sambal wajib Temburong, cendol durian putih dan cendol durian kuning dan ayam tajau Temburong. Hidangan dihakimi oleh Hakim Khas BFA, Tuan Terutama U Tin Lin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Kesatuan Myanmar ke negara Brunei Darussalam. Dalam usaha memastikan kesejahteraan para pengusaha kebun, Persatuan Pengakap Daerah Brunei Muara dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Tunku Katok pagi tadi mengadakan majlis penyerahan sebuah mesin pam air dan tapak tempat pembuatan sumber air
untuk pengusaha-pengusaha kebun Tang Salangan, Kampung Tungku Katok. Kebun Tang Salangan merupakan satu projek usaha Majlis Perundingan Kampung Tungku Katok dan Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara yang melibatkan lebih 20 pekebun dalam kalangan ahli pengakap dan penduduk kampung berkenaan. Hadir Datin Dr. Dayang Hajah Anita Binurul Zahrina, binti pihin orang kaya Laila Wijaya, Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz, Naib Chancellor Universiti Brunei Darussalam, Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Profesor Dr. Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor Universiti Teknologi Brunei. Kebun Tang Salangan juga terdapat beberapa buah fasiliti, antaranya bilik ibadat lelaki dan perempuan, tempat beruduk dan pondok. Sebahagian kawasan daerah Brunei dan Muara kini mengalami gangguan air kekuning-kuningan. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya memaklumkan pelbagai kerja operasi telah dilaksanakan bagi menangani isu warna air kekuning-kuningan. Antaranya memantau kualiti air mentah dan air proses setiap 2 jam di loji rawatan air, memantau kualiti air di tangki-tangki simpanan air dan rangkaian paip air setiap hari, memastikan segala tangki penapisan, kolam penjernih, dos kimia, pam-pam di loji rawatan air berfungsi dengan baik. Orang ramai terutamanya yang mempunyai tangki rumah dan penapis air persendirian dinasihatkan untuk memastikan peralatan tersebut sentiasa dalam keadaan bersih. Bagi sebarang makluman, hubungi talian Darussalam 123, Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam atau Instagram JKR Brunei. Acara Karnival Bahasa Arab yang diadakan secara maya sedang berlangsung ketika ini sehingga 18 Disember ini. Karnival yang bermula pada 15 November lalu adalah bersempena dengan Brunei December Festival 2021. Antara pengisian karnival termasuk pertandingan kosa kata dan mari memasak dalam bahasa Arab. Pertandingan mari memasak. Ini pertandingan mari memasak ini walaupun namanya saja mari memasak, tapi ianya lebih kepada penggunaan bahasa Arab. Jadi macam mana ia menerangkan bahan-bahan, macam mana cara-cara memasak. Itulah bukan dinilai daripada sudut nyamannya atau indah. Okey, tapi dari sudut ia punya penyampaiannya. Sempena Brunei December Festival kali ke-5 juga diadakan larian secara maya Brunei Run Happy. Acara larian tersebut membolehkan para peserta menjalankan aktiviti bersenam mengikut masa dan tempat bersesuaian. Brunei Run Happy menawarkan 4 kategori iaitu full marathon sejauh 42 km, separa marathon 21 km, 10 km dan 5 km. Para peserta diberi masa selama 45 hari untuk melengkapkan larian yang dipilih bagi semua kategori. Semua peserta yang menamatkan aktiviti larian akan menerima peng larian termasuk baju sukan dan medal penamat yang akan diadakan pada 29 dan 30 Januari 2022. Para peserta hendaklah mengambil masa menggunakan aplikasi di mobile ataupun telefon bimbit masing-masing dan result larian hendaklah dapat dikumpulkan. Semua peserta Brunei Run Happy hendaklah melengkapkan larian mereka pada tarikh akhir iaitu 15 Januari 2022 kepada pihak penganjur.